Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 16 Mac Buletin Pagi bersama saya Amar Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Menteri Kesihatan nafi perintah sekatan pergerakan masuk dan keluar hari ini ekoran penularan COVID-19. Keputusan pandangan hukum berkaitan COVID-19 akan dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan menafikan mesej tular di media sosial mendakwa Malaysia akan dikenakan perintah sekatan pergerakan masuk dan keluar lockdown hari ini berikutan penularan COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi hantaran di Facebook rasminya berkata penyebaran infografik itu adalah palsu. Justru itu beliau meminta agar pihak tidak bertanggungjawab menghentikan penyebaran kabar palsu seperti ini. Sejak petang semalam, tular satu infografik yang dikongsi netizen melalui Facebook dan WhatsApp dengan tanda pagar Malaysia lockdown hari ini bermula 8 hingga 10 malam. Infografik itu juga menyebut COVID-19 Hour dengan mengandungi beberapa larangan iaitu jangan keluar dari rumah, jangan keluar ke tempat awam seperti pasaraya dan restoran serta sembahyang dan berdoa. Ia juga meminta rakyat Malaysia supaya berada di kediaman masing-masing. Sementara itu, Malaysia memasuki fasa pembendungan akhir wabak COVID-19 memandangkan kes positif wabak itu meningkat sebanyak 428 kes yang memerlukan satu tindakan drastik. Datuk Seri Dr. Adham menegaskan Kementerian Kesihatan akan menggunakan Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 terhadap orang ramai atau suspek yang mempunyai simptom dijangkiti COVID-19 jika enggan memberi kerjasama. Kita jejaki mereka, kita akan bawa mereka ke pusat kita akan bawa terus ke pusat saringan. Kita put mereka sebagai person under investigation. Kita ambil all the necessary investigation dan kita menjangkakan mereka positif COVID-19. Then we have to contain mereka. Kita kena admit di hospital dan kurung selama 14 hari. Tegasnya lagi, wabak COVID-19 bertambah buruk susulan jangkitan yang dikaitkan dengan Himpunan Tabligh Distrik Petaling di Kuala Lumpur. Seksyen 15-1 Akta itu menyatakan seseorang pegawai diberi kuasa boleh memerintahkan supaya mana-mana individu rapat menjalani pemerhatian di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya patut atau menjalani pengawasan sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Mengulas mengenai jumlah peserta itu di Johor, setakat ini 508 individu tampil membuat saringan kesihatan seperti mana yang ditetapkan. Justru, semua pihak diminta memberi kerjasama kepada pihak Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak berkenaan. Keputusan pandangan hukum berkaitan COVID-19 akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Sultan serta Raja di negeri-negeri bagi mendapat perkenan untuk tindakan selanjutnya. Ia dicapai melalui satu mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang diadakan di Putrajaya semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat berkenaan diadakan bagi menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong untuk membincangkan beberapa pandangan hukum berikutan penularan wabak berkenaan. Jawatan kuasa muzakarah itu dipengerusikan Datuk Wan Zahidi Wanteh yang turut dihadiri pihak berkepentingan. Hadir sama Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Datuk Mokhtar Muhammad Abdul Rahman. Sebelum itu, pihak JAKIM dan Kementerian Kesihatan mengadakan perbincangan bersama pimpinan Jemaah Tabligh Malaysia secara sidang video. Antara perkara yang dibincangkan termasuk situasi semasa jangkitan COVID-19 terutama berkaitan dengan kluster di kalangan Jemaah Tabligh dan tindakan-tindakan oleh pihak KKM serta pihak Masjid Jamek Seri Petaling.
Kerajaan Sabah mempertimbangkan untuk melanjutkan cuti sekolah sebagai langkah pencegahan bagi menangani jangkitan COVID-19. Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, perbincangan sedang diadakan dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk Jabatan Kesihatan terutama bagi mempertimbangkan cadangan terbabit bagi sekolah di kawasan berisiko tinggi. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan lebih banyak usaha boleh dilakukan sambil merayu kepada rakyat untuk meminimumkan pergerakan mereka manakala sektor swasta membenarkan pekerja melakukan tugas dari rumah jika tiada halangan. Mengikut takwim cuti pertengahan penggal 1, cuti sekolah bermula hari ini hingga 23 Mac. Sabtu lalu, Jabatan Kesihatan Sabah mengenal pasti 49 kes positif COVID-19 di negeri itu yang mana jumlah kes baru direkodkan adalah 23 dan dikesan di 12 daerah. Sementara itu, di Sarawak, beberapa lokasi dikenal pasti sebagai pusat kuarantin baru wabak COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, lokasi terbabit adalah Kem Belia Kemuyang di Sibu, Taman Negara Similajau di Bintulu, Kampung Sukan Petronas di Miri dan di Kuching adalah Kolej Kesihatan Awam. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan pemilihan lokasi terbabit dilihat sesuai kerana jauh dari bandar. Ia diperlukan untuk kuarantin dalam jumlah yang ramai jika wujud keperluan. Terdahulu, beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke lapangan terbang Bintulu. Tambahnya, di pusat kuarantin itu, individu disyaki dijangkiti COVID-19 dan orang yang berhubung rapat dengannya akan diasingkan daripada orang lain. Bahkan, liputan internet di lokasi berkenaan juga ditambah baik. Beberapa lagi Institut Pengajian Tinggi tempatan melaksanakan pembelajaran secara dalam talian bagi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PNP tetap diteruskan. Pendekatan itu diambil sebagai satu langkah pencegahan berikutan situasi semasa wabak COVID-19 di negara ini. Dalam satu kenyataan dikeluarkan Universiti Malaysia Sabah, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Rashid Mail berkata, bagaimanapun langkah itu membabitkan saiz bilangan pelajar melebihi 30 orang di universiti berkenaan. Manakala aktiviti PNP secara bersemuka membabitkan kurang daripada 30 orang pelajar masih boleh dilaksanakan seperti biasa tanpa mengabaikan aspek penjagaan keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Pendekatan PNP menggunakan platform dan alat teknologi seperti Google Classroom, Facebook, WhatsApp dan lain-lain adalah digalakkan dan dibenarkan. Begitu juga Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menukar proses pembelajarannya kepada secara dalam talian membabitkan semua penuntut lepasan ijazah dan ijazah sarjana muda mulai hari ini hingga 5 April. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Muhammad Rizal Arsyad berkata, langkah itu mengambil kira saranan Kementerian Kesihatan berkaitan perhimpunan yang membabitkan jumlah peserta yang ramai. Bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, pelajar juga dilarang pulang ke kampung halaman dan kekal berada di kawasan kampus termasuk kolej kediaman sepanjang tempoh itu. Pengerusi Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun akan melepaskan jawatan kerana memegang prinsip kerajaan baru yang pasti menamakan calon baru bagi jawatan itu. Pengerusinya Datuk Seri Muhammad Supardi Mat Noor berkata walaupun beliau diminta untuk meneruskan tugas terbabit, namun kerana prinsip kerajaan baru, beliau tidak mempunyai masalah melepaskan jawatan terbabit. Saya akan meletakkan jawatan, saya pegang prinsip. Kerana kerajaan baru pastinya akan menamakan pengurusi baru. Walaupun saya diminta untuk meneruskan, saya ada prinsip bahawa ini kerajaan mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pertemuan Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat Negeri Kelantan serta seluruh MPN di Kota Baru. Majlis terbabit dihadiri lebih 200 ahli jentera membabitkan 14 cabang untuk memberi taklimat mengenai kemelut politik terkini dan menekankan semangat perjuangan dalam kalangan ahli. Kira-kira 500 ahli PKR seluruh Perlis termasuk beberapa pemimpin cabangnya mengumumkan keluar parti semalam. Ia berikutan rasa tidak puas hati dan dakwaan mereka berlaku penyelewengan dalam pemilihan parti yang berlarutan sejak Oktober 2018 lagi. Sedikit pesanan disampaikan kepada Ketua MK Arau, Saudara Akran dari MP Keadilan di Perlis ini mencabar kami supaya keluar dari parti. Jadi kita pun terpinga-pinga lah. Level mana MP di Perlis ni yang mewakili dia. Jadi kalau kita nak cabar dia balik boleh juga. Kosongkan kursi dia tu kita tengok.
Izhar berkata demikian pada sidang media selepas Perhimpunan Pengisytiharan keluar parti membabitkan ahli PKR Perlis di Tambun Tulang Arau. Terdahulu, kesemua ahli akad umi melakukan simbolik menanggalkan jaket berlogo PKR selepas mengumumkan keluar parti. Tambah Izhar, tindakan keluar parti itu sudah dimaklumkan kepada bekas Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin. Pasukan Gerakan Am PGA Tawau merampas 20 bungkusan dadah jenis syabu dalam sebuah bot dipercayai dari arah Nunukan, Indonesia menuju ke Malaysia Sabtu lalu. Suspek ditahan seorang lelaki warga tempatan berusia 42 tahun dipercayai menyeludup masuk dadah berkenaan dalam tayar kenderaan. Hasil pemeriksaan dalam bot terbabit menjumpai 4 biji tayar berserta rim di mana setiap tayar mengandungi 5 bungkusan berwarna hijau dipercayai dadah. Setiap bungkusan mengandungi plastik lut sinar yang diisi dadah syabu seberat lebih 21 kg yang dianggarkan bernilai kira-kira 1.17 juta ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan mengesahkan suspek ditahan reman 7 hari bermula semalam hingga 21 Mac bagi siasatan lanjut. Dalam perkembangan lain, pasukan Gerakan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Ketenteraman Awam Bukit Aman menumpaskan 2 sindiket pengedaran rokok seludup di sekitar ibu negara. 3 serbuan berasingan dilancarkan pada Jumaat dan Sabtu lalu di sekitar Kepong dan Jinjang. Dalam serbuan berkenaan, pihak berkuasa menahan 12 suspek lelaki tempatan berusia antara 24 hingga 53 tahun. Turut dirampas lebih 6 juta batang rokok seludup pelbagai jenama, 5 buah lori, 3 buah van dan sebuah kenderaan MPV jenis Toyota Alphard. Barang rampasan bernilai RM5,488,000. Kesemua suspek ditahan reman hingga 17 Mac bagi siasatan lanjut. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara, Bank Pusat Amerika Syarikat The Fed memotong kadar faedah sebanyak 1% kepada 0.25% pada masa sama meningkatkan pembelian bond kerajaan sehingga $700 bilion untuk meningkatkan kecairan dalam ekonomi ketika berdepan penularan COVID-19. Bank Pusat itu menjelaskan penularan COVID-19 akan beri kesan kepada aktiviti ekonomi dalam tempoh terdekat dan mengancam unjuran ekonomi Amerika Syarikat. The Fed turut mengurangkan nisbah keperluan simpanan kepada hampir sifar. Dalam satu kenyataan, The Fed bersedia untuk menggunakan segala strategi untuk menyokong aliran pinjaman kepada isi rumah dan perniagaan untuk mencapai sasaran kadar pengangguran yang rendah dan kestabilan harga. Utamanya, ia akan kekalkan kadar faedah rendah sehingga ia yakin ekonomi negara itu telah berjaya menempuhi situasi semasa. Keputusan ini dibuat sehari sebelum pemimpin daripada 7 negara Group of 7 dijadualkan mengadakan perbincangan untuk menetapkan respons bersama kepada penularan COVID-19. Untuk rekod, kali terakhir The Fed menurunkan kadar faedah adalah pada 2 minggu lalu sebanyak 0.5%. Kementerian Kesihatan Singapura sahkan 14 jangkitan baru COVID-19 di Republik itu, menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini ialah 226. 2 adalah sebahagian daripada kluster yang membabitkan Majlis Makan Malam Persindiran di Safra Jurong pada 15 Februari. 3 dikaitkan dengan kes sebelum ini, manakala 9 lagi merupakan kes import. Bagi kes baru, tiada rakyat Malaysia terlibat dan tiada kes positif yang dikaitkan dengan perhimpunan di sebuah masjid di Malaysia. Bagaimanapun, satu daripada kes yang dikaitkan dengan kluster Safra Jurong telah berada di Malaysia dari 1 hingga 4 Mac. Seorang lelaki rakyat Singapura berusia 50 tahun telah disahkan dijangkiti COVID-19 semalam dan ditempatkan di bilik isolasi Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit NCID. Beliau adalah kontak bagi kes 117 iaitu seorang wanita rakyat Singapura berusia 52 tahun yang disahkan telah dijangkiti COVID-19 pada 5 Mac dan dikaitkan dengan kluster sama. Setakat ini, sejumlah 105 kes telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan virus itu dan dibenarkan keluar dari hospital. Daripada sejumlah 121 kes yang telah disahkan dan masih dirawat di hospital, kebanyakannya adalah stabil atau semakin pulih. Manakala 13 berada dalam keadaan kritikal di unit rawatan rapi. MOH telah mengenal pasti sejumlah 5,472 kontak rapat yang telah dikuarantin.
besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan itu tadi mengakhiri Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Melaki Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.